Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Didik 12 April bersama saya Nurhalifah Gani. Menggalas tanggungjawab sebagai pelajar tidak membuatkan Muhammad Ajwad Muhammad Farid bergantung hidup sepenuhnya pada keluarga. Pelajar semester 4 Universiti Utara Malaysia UUM itu memilih untuk berdikari dengan mencari sumber pendapatan sendiri. Pada masa sama, dia masih berjaya memperoleh anugerah dekan pada setiap semester. Ajwad merupakan pelajar sarjana muda teknologi media pengkhususan periklanan. Pada hujung minggu, Ajwad menggunakan masa lapangnya menjual pakaian bandel dan baharu secara dalam talian. Tugas mencuci kembali pakaian bandel dan menggosok dilakukan Ajwad di Kolej Penginapan Pelajar dengan dibantu rakan sebiliknya. Mengakui melakukan dua perkara dalam satu masa bukan tugas mudah, tetapi dia bersyukur kerana dapat meringankan beban keluarga. Yang tu kita kena manage sendiri lah. Macam kalau ada assignment, buat assignment dulu. Kena prioritize yang mana satu perlu buat dulu. Sebab yang ni kan part time and saya pelajar full time, so saya utamakan yang assignment. So kalau macam ada tutor ke apa ke, semua saya buat yang tu dulu. Kalau kelas-kelas and ada free time baru tengok balik bandel ni. Kata Ajwad, dia memulakan perniagaan sambil belajar ketika di tingkatan 6 lagi. Bersama rakan-rakannya di Bayan Lepas Pulau Pinang mengusahakan buaya bandel. Sejak itu, segala keperluan belajar seperti buku dan alat tulis dibeli menggunakan wang saku sendiri. Danish. Satu konvoi pembawa Panji Al-Abrar bermotosikal dilangsungkan bagi tujuan menarik lebih ramai golongan muda menyertai World Quran Hour. Ia juga sebagai satu simbolik penyatuan hati dengan Al-Quran. Konvoi berlangsung dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak Kebangunan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Ibu Negara. Konvoi diketuai Vince Focarelli, bekas ketua konvoi bermotosikal Comancheros dari Adelaide, Australia. Keseluruhan kira-kira 50 orang menyertai konvoi bermotosikal ini. Ia menyerahkan mesej Al-Abrar atau Surah Al-Insan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Jadi simbolik dia orang datang tadi tu untuk menyerahkan Panji World Quran Hour yang akan kita adakan pada hari Khamis ni 22 Ramadan di Masjid Sultan Ahmad Shah di Universiti Islam Antarabangsa. Okay, jadi kita harapkan apabila kita dapat mengingatkan masyarakat tentang 11 karakter yang ada di dalam Suratul Insan yang itu, semoga kita akan termasuk di galangan ataupun golongan Al-Abrar tadi tu, mereka-mereka yang melakukan kebaikan. The Quran, the words of God, is the food, medicine, source for the soul. If we don't feed the soul, the soul dies. What is that? Sorry, the Iman. You see? And as much as we want to say that we are Muslims, we have to understand that certain things are more important to us than the things that we hold dear in this dunya. Any non-Muslims that would like to know about the Quran and this is a perfect opportunity for you guys. You're more than welcome. It's not just for the Muslims. In fact, we encourage the non-Muslims to come. Surah Al-Insan yang dipilih sebagai tema bagi mengembalikan sifat kemanusiaan kepada manusia dengan membentuk karakter berpandukan Al-Quran. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia FBMK UPM berkesempatan mengambil keberkatan Ramadan dengan meraihkan anak yatim dan asnaf. Penganjuran majlis berbuka puasa melalui program Putra Cakna at Museum Warisan Melayu membawa tema Semangat Al-Falah. Majlis berbuka puasa meraihkan warga rumah pengasih warga prihatin adalah julung kali diadakan di Museum Warisan Melayu. Naib Chancellor UPM, Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman terharu dengan usaha FBMK serta menghargai inisiatif fakulti terbabit. Usaha terbabit juga bersesuaian dengan hasrat kerajaan untuk memupuk sikap prihatin di kalangan rakyat dan sejajar dengan konsep madani. Selain majlis berbuka puasa, FBMK turut menyampaikan sumbangan anak yatim, golongan asnaf UPM dan juga ibu tunggal bagi meraihkan Hari Raya Aidilfitri.
Dalam usaha meningkatkan kesedaran perlindungan alam sekitar khususnya kampus universiti, Atlas Vending berganding bahu bersama pelajar universiti melalui pertandingan Atlas Greenovate My Campus. Pertandingan berlangsung dari 23 Mac sehingga 22 April sempena Earth Hour tahun ini yang bertemakan Shape Our Future. Pelajar yang berminat boleh menghantar cadangan bagaimana menjadikan kampus mereka lebih lestari. Cadangan perlu dihantar melalui laman Facebook Atlas Vending berserta persembahan slide atau karangan esei dan satu video ringkasan berdurasi 1 minit dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Cadangan yang terpilih layak menerima dana berjumlah RM10,000 daripada Atlas Vending untuk dijayakan. Ia akan disalurkan melalui Universiti Pelajar Terbabit Belajar. Atlas Vending berharap melalui cara itu dapat memberi peluang kepada generasi muda untuk berkongsi idea tentang cara menghijaukan kampus universiti mereka. Malaysia akan mengalami gerhana matahari separa pada 20 April ini susulan fenomena gerhana matahari hybrid yang berlaku ke utara dari benua Australia. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI memaklumkan orang ramai berpeluang menyaksikan fenomena itu bermula 11 pagi hingga selewat-lewatnya 2 petang bagi pemerhati di Sabah. Bagi pemerhati di Semenanjung, ia dijangka tamat lebih awal iaitu sekitar 1 tengah hari. Menurut MOSTI, Planetarium Negara Kuala Lumpur dan Bandar Tawau akan mengadakan program pencerapan bagi menyaksikan fenomena itu. Di kedua-dua tempat, pengunjung juga akan dibekalkan dengan cermin mata gerhana percuma. Ia bagi membolehkan mereka menyaksikan fenomena itu dengan selamat. Gerhana matahari separa adalah fenomena yang jarang berlaku dengan kali terakhir adalah pada 21 Jun 2020 dan ianya hanya akan berlaku semula pada 2 Ogos 2027 iaitu sekitar 4 tahun lagi. Berkongsi rezeki sememangnya dituntut, apatah lagi di sepanjang bulan Ramadan. Itu yang dilakukan Persatuan India Muslim Perak PRIM dengan kerjasama Masjid Negeri Perak yang meneruskan tradisi agihan nasi biryani untuk juadah berbuka puasa kepada warga Ipoh. Sumbangan yang masuk tahun ke-6 penganjuran itu berlangsung di pekarangan masjid yang turut dikenali sebagai Masjid Sultan Idris Shah II. Program turut mendapat kerjasama Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak. Tahun ini 7,000 bungkus nasi biryani ayam disediakan secara percuma. Kami telah agirkan nasi biryani dengan Masjid Negeri ini dah 4 tahun. Sebelum itu kami edarkan nasi biryani di Masjid India. Sebab nasi biryani yang edarkan di Masjid India tempat tak sesuai sebab tempat takut traffic jam. Jadi itulah kita datang ke Masjid Negeri dan Masjid Negeri ini lebih sesuai untuk agit nasi biryani. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada pelbagai pihak yang menghulurkan sumbangan bagi menjayakan program setahun sekali itu. Bagi Imam Besar Masjid Negeri Perak, Abdul Farid Saleh, program itu juga diharap dapat mengeratkan silaturahim selain mengimarahkan masjid. Amat baik dalam kita mengembangkan dalam mengambil fadilat khususnya dalam bulan Ramadan ini, ya bulan puasa, kita menginfakkan makanan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana mithlu ajri. Ya, maksudnya siapa yang menginfak makanan ya kepada orang yang berpuasa, maka mendapat ganjaran yang sama. Lebih 1,000 pak makanan untuk bersahur disumbangkan kepada pelajar sekolah pondok, golongan gelandangan, asnaf dan orang ramai di sekitar Kota Baru Kelantan. Program itu mendapat kerjasama individu perseorangan termasuk syarikat swasta.
Pengerusi Pertubuhan Memperkasa Ummah Malaysia Muhammad Ammar Mirza Abdul Kadir Jalani berkata agihan disertai lebih 10 sukarelawan yang bergerak di sekitar pusat bandar dan mencari golongan asnaf untuk diagihkan sumbangan. Sebentar tadi kita dah agihkan lebih kurang 1,000 Kita dah lebih kurang agihkan 1,000 pack sahur kita panggil. 500 kita fokuskan kepada pelajar-pelajar pondok dan 500 lagi kita bagi di hospital. Kita bagi orang-orang yang iktikaf di masjid, kita bagi kepada orang yang gelang-gelandangan. Alhamdulillah, kita bergerak daripada pukul 11 malam lagi. So dekat-dekat waktu sahur, kita bergerak cari situ, cari sini orang. Tak terlepas juga kita bagi kepada pegawai-pegawai perubatan. Menu berupa nasi goreng ayam beserta mi atau mihun goreng. Bagi pelajar di sekolah pondok, pek bersahur itu pertama kali diterima kerana sumbangan sebelum ini lebih untuk mereka berbuka puasa. Kalau di sini saya bawa makan ke rumah sebab saya bawa makan juga. Daripada rumah dekat mana? Rumah dekat Pahang. Oh, makanan apa? Masak sendiri ke apa? Kadang-kadang dia masak sendiri. Sini lah, yang dalam sini. Makan apa biasa sahur? Nasi goreng. Ini yang tak pernah rasa lah, makanan talam. Belajar buat sunnah. Makan selalu kat sini, makan daging. Kebanyakan daging lah. Jangan dapat bagi kita. Jangan. Sahur ni jarang orang bagilah. Jangan. Saya masak sendiri. Masak sendiri kalau daging. Yang makanan daripada tu lah. Waktu bungku. Hari ni juga pertama kali kan? Pertama kali. Tak kala kebanyakan anak muda memilih untuk berhijrah dan membina kerjaya di ibu kota, Nur Aini Jamaluddin tetap setia menabur bakti di kampung halamannya. Dan yang lebih penting, hasil mengusahakan tanaman hidroponik, beliau mampu membesarkan perniagaannya. Tambah Nur Aini, dia juga berhasrat meneruskan minat ibunya yang gemar bercucuk tanam. Selain itu, dia mahu berkongsi ilmu dengan masyarakat sekaligus menjadikan pertanian sesuatu yang seronok untuk dipelajari tanpa mengira peringkat usia. Kesungguhannya itu terbukti apabila lahirnya Aininas Farm pada Oktober tahun lalu. Pelbagai jenis sayur-sayuran ditanamnya. Menurut Nur Aini, Aininas mengambil sempena namanya dan 4 lagi adik-beradik iaitu Muhammad Nazar, Muhammad Nazrin, Nur Aina dan Muhammad Nazrul Azhar. Mula-mula buat kecil-kecil dululah. Guna bekas-bekas terpakai macam bekas tadi koko, bekas aiskrim tu dia lubang kan. Guna cawan-cawan terpakai. Media tu dia guna kokopit ataupun sabut kelapa tu dia gunakan sebagai media semai untuk tanaman sayuran lah. Tambah graduan ijazah sarjana muda sains ekologi biodiversity dari Universiti Malaya itu, geran insentif siswa Zahtani yang diperoleh berjumlah RM10,000 digunakan bagi membina infrastruktur bagi mengkomersialkan lagi tanaman hidroponik yang dilakukan sendiri tanpa mengupah pihak lain. Anak bongsu dari 5 beradik itu juga beruntung apabila usahanya turut mendapat sokongan daripada abang dan kakaknya yang bukan sahaja membantu dari sudut kewangan tetapi juga pengoperasian rumah hijau berkenaan. Berkeluasan 50 kali 15 kaki persegi, Aininas Farm mampu memuatkan 1,500 pokok sayur-sayuran. Antaranya sawi putih, sawi bunga, sawi Cameron, kangkung, bayam dan salad. Okey, pada mulanya set yang pertama ada 3 ni je. 1, 2, 3. Yang memuatkan 500. Sikit demi sedikit kita tambah lagi sistem. Sehingga 5 bulan kita beroperasi, jumlah pokok yang boleh ditempatkan di sini berjumlah 1,500 pokok. First harvest kita tu memang macam tak dapat sambutan sebab orang tak tahu lagi kan. Kita pun panik lah, macam mana ni kan. Sayur dah besar. Tapi tak tahu kat mana nak jual. Lepas tu ada orang datang. Tapi Alhamdulillah, walaupun masa tu tak ada pasaran, langsung tak ada hasil yang kita buang. Orang yang datang kita akan bagi lebih sikit. Di Aininas Farm, pelanggan boleh merasai pengalaman memetik sendiri sayur-sayuran yang mahu dibeli oleh mereka. Pada masa sama, mereka juga berpeluang untuk belajar mengendalikan tanaman hidroponik melalui kaedah bersesuaian. Jelas Nur Aini, sayur-sayuran yang ditanam di rumah hijaunya menggunakan 100% racun serangga organik yang diformulasikan sendiri.
Mengenai pelan jangka panjang, Nur Aini berhasrat menjadikan rumah hijau itu sebagai lokasi ekopelancongan. Memandangkan kawasan seluas 0.4 hektar itu dilihat sesuai untuk dibina tapak perkemahan. Dia juga mahu mempelbagaikan lagi kemudahan di Aininas Farm seperti mewujudkan kafe bagi membolehkan pelanggannya bersantai sambil menikmati pemandangan hijau. Yang ini kita beli tu Puluhan bangkai ikan pari dijumpai di sebuah pantai di Rio de Janeiro, Brazil. Insiden itu pantas menimbulkan kebimbangan di kalangan penduduk sekitarnya. Menurut pakar biologi Ricardo Gomez, ketiadaan bangkai daripada spesies lain menunjukkan insiden itu tiada kaitan dengan masalah pencemaran atau kekurangan oksigen di dalam air. Tambah beliau, semua bukti menunjukkan keadaan berpunca daripada penggunaan pukat tunda. Apatah lagi kawasan di situ bukan tempat pembiakan ikan pari. Beliau dan beberapa aktivis alam sekitar menjangka sesuatu yang buruk telah berlaku. Kawasan Phoenix di Amerika Syarikat mencatat suhu terpanas pada 99 darjah Fahrenheit atau 37 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS, suhu terpanas yang dicatat di kawasan sama sebelum ini ialah 98 darjah Fahrenheit yang direkod pada tahun 1989. Catatan terbaru itu diambil pada jam 4 petang semalam waktu tempatan. Menurut pakar klimatologi Dr. Erlinen M. Sheffield, Phoenix kini sudah menuju musim panas dan kerana itu cuaca berubah dengan cepat. Tambah beliau, cuaca di Phoenix dijangka mencapai 100 darjah Fahrenheit pada 2 Mei depan sama seperti yang pernah dicatatkannya pada 20 Mac lalu. Well, what's going on in Arizona is we're underneath what's called a ridge of high pressure. And that tends to make temperatures really hot in Arizona and the Phoenix metropolitan area. What makes it a little bit more challenging is that Phoenix and Arizona has been really cold for the last few months, which has been great for our snowpack. But then when we go from really cooler temperatures to really warmer temperatures, all of a sudden, it's a challenge for heat-related illnesses. Mengikut unjuran, suhu di bumi dijangka meningkat 3.2 darjah Celsius pada penghujung abad ini. Kasut yang dipakai pemain bola keranjang Michael Jordan pada perlawanan akhir Persatuan Bola Keranjang Kebangsaan Amerika Syarikat NBA 1998 berjaya dilelong pada harga paling tinggi. Menurut rumah lelong Sotheby's, pihaknya berjaya menjual kasut itu pada harga $2.2 juta Amerika atau bersamaan 9.707 juta ringgit. Proses lelongan dibuat secara dalam talian semalam. Ia juga menandakan rekod baharu bagi harga sepasang kasut yang pernah dijual. Kasut itu juga telah dipakai oleh Michael Jordan pada perlawanan kedua pusingan akhir NBA tahun 1998. Dalam perlawanan itu, Jordan mengumpul 37 mata. Kasut itu dianggap dalam keadaan yang masih sesuai dipakai dan terdapat tanda tangan Jordan padanya. Tiada jaminan buat atlet untuk kekal berada dalam program Road to Gold RTG. Itu ingatan penyelaras program RTG Stuart Ramalingam. Mereka boleh digugurkan sekiranya tidak menunjukkan prestasi yang meyakinkan sepanjang tempoh diberikan menuju Olimpik Paris 2024. Ketika ini, 15 atlet berada dalam program RTG dalam misi memburu emas pertama Sukan Olimpik. Antara tersenarai jago basikal trek Datuk Azizul Hasni Awang, penerjun Datuk Pandalela Rinong dan perseorangan badminton Lizzie Jia. Atlet dari sukan badminton mendominasi senarai itu apabila membariskan seramai 11 pemain keseluruhan. Bagi memastikan hanya yang terbaik layak berada dalam program RTG, bilangan atlet sedia ada mampu bertambah atau berkurang bergantung kepada prestasi semasa mereka. Bukan masuk dalam RTG lepas tu boleh relax. Every 2 months to 3 months this will be reviewed as we require. Kita tidak perlu memikirkan juga daripada hanya pengguguran tetapi pengambilan baru. Atlet-atlet yang mungkin tengah perform di dalam 5-6 bulan yang akan datang ni
boleh juga dimasukkan di dalam RTG dalam masa yang terdekat. Atlet yang berada dalam program RTG sememangnya sudah sedia maklum dengan kemungkinan mereka boleh digugurkan. Itulah yang dipersetujui kedua-dua pihak dalam perjanjian sokongan sebelum menyertai program ini. Sesi penilaian prestasi atlet juga akan diadakan secara berkala dengan kekerapan setiap 2 hingga 3 bulan bergantung kepada siri jelajah sukan masing-masing. Dalam perkembangan lain, pembawa jalur gemilang kesukan C di Kemboja akan diketahui minggu depan. Ia akan diumumkan selepas penilaian beberapa kriteria. Itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat pengurus pasukan Ketemasya Sukan C Kemboja 2023 siang tadi. 7 jalur pendek disenaraikan Majlis Olimpik Malaysia MOM. 5 daripadanya merupakan atlet lelaki dan bakinya atlet wanita. Kita akan lihat kepada bekas atlet yang ada pencapaian yang paling tinggi yang dalam segi medal yang tinggi dan penyertaan multisport games. So nama-nama itu dah dikemukakan. Kita tunggu tansi untuk itu. Sukan C Kemboja kali ini dibarisi sebilangan besar atlet muda yang kali pertama beraksi di pentas antarabangsa. Bagi memastikan atlet-atlet muda ini dapat menonjolkan prestasi sebenar, Institut Sukan Negara ISN menyediakan 40 kaki tangannya dengan 2 daripada mereka adalah pakar psikologi. Bola sepak Piala MFL 2023. 4 perlawanan berlangsung semalam membabitkan aksi kumpulan A. Kemenangan 1-0 ke atas skuad projek FAM. MSN sudah memadai buat Terengganu 2 mengukuhkan cengkaman di tangga teratas. Ia juga meneruskan rekod cemerlang Terengganu 2 menang kesemua 6 perlawanan setakat ini. Berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras, Terengganu 2 mencemaskan skuad projek FAM MSN menerusi sepakan percuma pada awal permainan. Asalkan berterusan, Terengganu 2 berhasil pada minit ke-28 berpunca daripada percubaan Syamil Zamri yang berjaya dihalang penjaga gol tuan rumah. Tindakan susulan pantas Amirul Syazwan Nur Azmi memastikan bola membolosi gawang lawan. Meskipun Aussie berbalas serangan ditampilkan kedua-dua pasukan selepas itu, tiada jaringan tambahan terhasil dengan keputusan 1-0 berpihak skuad bimbingan Hairudin Omar itu. Terengganu 2 kini mengumpul 18 mata di tangga teratas, manakala skuad projek FAM MSN 3 mata di kedudukan ke-6. Sementara itu, PDRM meneruskan cabaran di tangga kedua selepas menewaskan Sabah. Berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam, Sabah lebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-45 menerusi Fakrul Iman Nazari. Ashraf Ahmad Kamal melegakan PDRM apabila sepakan percumanya pada masa kecederaan babak pertama menerjah jaring Sabah untuk kedudukan 1-1. Hanya 5 minit selepas bersambung babak kedua, PDRM memastikan 3 mata menerusi jaringan pemain import dari Nigeria, Nyabuki Chakwa. Dan kemenangan 2-1 ini membolehkan PDRM mengumpul 13 mata, 5 mata di belakang pendahulu Terengganu 2. Manakala Sabah yang masih tercari-cari kemenangan pertama selepas 4 perlawanan di tangga ke-7 dengan 2 mata. Berbanding umurnya yang baharu 4 tahun, Anas Al-Kharad sudah pun membuat persembahan tarian sufi di sekitar Damsyik, Syria. Visual gelagat Anas mengakhiri buletin didik untuk malam ini. Saya Nohalifah Gani, salam hormat dan kita jumpa lagi.